Aku kerja dekat Tanjung Pelepas ni confirm halal lah sama cakap. Kerja main-main, kerja curi tulang, cucuk duit. Persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Kita kerja main-main, kita banyak curi tulang, tapi dapat gaji sama dengan yang kerja kuat macam yang lain-lain kerja kuat tapi dapat gaji sama macam kita. So kita boleh kata gaji kita berkat. Di penghujung nanti saya akan share tentang keberkatan rezeki. So bayangkan, Allah akan tanya nikmat harta. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Nikmat ilmu, kita datang hari ni dapat ilmu, walaupun sikit, kita kena sebar panjangkan kepada yang lain. Mana cukup hari ni kita ceramah 4 jam, mana cukup? Kan? Tak cukup. Kalau boleh nak sampai malam, tu pun tak cukup lagi. Kan? Tapi yalah, masa kita terhad kan, dengan dicampur lagi waktu sesat tadi, jadi makin sikit. Kan? Tapi betul nak ceritakan masa kita terhad, tapi bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Maknanya walaupun sikit, kita sebar panjangkan kepada yang lain. Itu tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Soal tu tadi macam tak siap lagi tengah renovate. Saya kata memang saja nak bagi kita datang sini ke apa kan. Tapi dalam malang-alang sama Kek Surau, tajuk pun kan main ni kan, rakan sekerja ko awesome kan. Tu dia tajuk dia. Jadi abaikan gambar tu, memang tu adalah hak pemilik slide. Sekanti dia lah nak pilih gambar apa kan. Jadi rakan sekerja ko awesome hari ni nak cerita emosi kita, keluarga kita, kerja kita, semua ada kaitan. Mana tak kali? Ice breaking. Bila ceramah kan mesti ada ice breaking kan? Tak, kesian terteleng-teleng kepala, cuba pusing pandang senyap kan balik senyap apa hal pula tu pusing dah boleh nampak kan. Kita kan apa maksud ice breaking? Apa dia? Pecah ais. Terima kasih banyak. Yalah, kau ingat aku tak tahu pecah ais breaking kan? Yalah tu kan. Ice breaking ni lebih kepada nak pecahkan benda yang membeku dalam diri kita. Makin lama kita kerja makin beku, makin tak nak campur orang, makin boleh tak peduli dengan kawan. Dapat grup tu yang baru masuk kerja kan, grup yang masuk kerja tu dengan geng-geng dia je kan. Kau tak nak ajak akak tu minum dengan kita, tak nak lah, uban dia banyak kan. Kita nak minum tu tak minum uban kita macam tu kan. Kemudian bila lepas tu kawan lama pula nampak budak baru masuk, budak baru kan. Kadang-kadang tu lah yang tu kita tak nak, sedangkan kita nak saling bekerjasama antara satu dengan yang lain. So betul lah tu, pecah ais, sedari dia nampak ais, dia langgar ais tu, maka itulah dia ice breaking. Tak, sebenarnya nak cairkan. Masa kita kecil-kecil dulu kita pergi tadika kan, dia boleh jumpa kau, nama awak siapa, ayah awak kerja apa, semua cerita boleh baik. Sekarang ini kita cuba nak berasa, cuba simpan semua benda kan, sedangkan kita duduk satu organisasi. So jangan marah. So milik slide ni nak tak gambar apa. Tu Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, tu makluman semua. Itulah mulanya nama Syamsul Debat. Jadi walau macam mana pun dia jadi Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, dan dia takkan menang berhujah di rumah. Kita semua kena faham lah bukan dia takut bini, tapi bini tak takut dah kita kan. Jadi sedikit saya dilahirkan pada 3 Ogos. Makanan kegemaran ke-9 ikan bilis. Minuman kegemaran sirap, senang air kelui. Warna kegemaran kuning atau hitam, senang warna gelap, sesuai dengan kulit saya cerah cerah sangat. Gaya kegemaran simple, lagu kegemaran senang, iaitu boleh nyanyi mula sampai habis. Baru proses pembelajaran, saya mendapat pendidikan awal di Tadika Kemas selama setahun. Jarang bercamah beritahu di Tadika Kemas. Kemudian sekolah kebangsaan Paroi 6 tahun, masuk Semak Labu. Kemudian saya diploma Public Admin di ITM di London, Alor Gajah, Melaka. Zendu. Kemudian saya masuk ijazah saya mula-mula sama 4 tahun, jadi jumlah keseluruhan 19 tahun. Macam tak percaya je umur saya ni dah 25 tahun. Tak, sebenarnya umur kita lelaki ni memang sentiasa 25. Pengalaman yang membezakan. Macam saya umur saya 25, pengalaman 20 tahun.
jangan dicampurkan macam tu. Jadi lelaki ni 25, kalau umur dia 50, 25 tahun umur, 25 tahun pengalaman. Dia bagi dua. Macam tu lah, jiwa muda. Ni pencapaian dalam debat dan pidato. Sebab ada orang petikai kan, jangan cakap seseorang boleh lah cuba lawan aku, tengok dia tak tahu rekod aku macam mana tu. Nampak? Tak adalah banyak sangat, adalah sikit pencapaian dalam debat dan pidato. Okay, alright. Okay. Ni saya menang Johan Pidato Perdana Islam Hadari Kebangsaan. Memang tak ada siapa boleh kalahkan saya dalam pertandingan ni. Sebab tu dah sekali dia buat pertandingan tu. Lepas tu dah tak ada dah, tak ada siapa boleh kalahkan saya. Kemudian ini gambar-gambar saya cepatkan. Ini gambar-gambar saya menang debat kenegaraan kebangsaan. Ini menang debat anjuran Majlis Peguam Negara. Separuh akhir saya tewaskan pasukan Peguam KL. Final menang dengan UIA. Ini juara debat kemerdekaan. Ini debat kenegaraan ni masa ni buat dekat Johor. Final saya jadi juara kebangsaan di Johor. Terbaik untuk saya dapat. Saya ringkasnya duit kahwin pun pakai duit debat yang pidato lah. Dan research ni factor sebab dulu kita kena banyak membaca, tak boleh pilih, tak ada pilihan. Macam sekarang senang, nak cari maklumat tekan dekat internet, tekan dekat Google kan. Dulu mana ada, masuk library muntang-muntang mata cari pun kan. Ni dululah gambar-gambar menang dulu. Ni dah tua sikit jadi ketua hakim. Terpaksa buat format macam ni, kenapa? Sebab manusia hari ni malah berfikir, budak-budak hari ni malah fikir. Terpaksa buat pertandingan macam mana ni tuan, kita buat pertandingan ni, dia orang dapat tajuk 15 minit sebelum naik pentas. Jadi dia ada 30 tajuk, dia kena faham semua. Kalau dia hafal memang dia takkan faham. So kita ada 30 tajuk, dia kena faham semua tajuk. Jadi bila kena naik atas pentas, dia kena sampaikan dengan pemahaman dia. Kemudian pada minit yang kelima, loceng bunyi, kena berhenti. Ketua hakim yang sedang letak dagu tu, dia akan tanya satu soalan berkaitan dengan topik yang disampaikan. Okay, ini pidato. Kebetulan birthday mak saya hari tu, Johan dapat 5,000, dapat tiket umrah. Saya hadiahkan kat mak saya tiket umrah. Duit saya ambil. Asal betul. Sebab duit ni lambat. Ni pecah rekod. Kita pecah rekod debat 222 jam tak berhenti. Tapi gila-gila lah. Kalau seseorang lidah sampai ke lantai, tak dapat tu kan mana. Habis satu perlawanan, terus sambung dewan sebelah. Habis tu lama-lama 10 hari tanpa henti. Gitu. Okay, ni saya jadi jurulatih debat USIM. Masa tu debat Piala Perdana Menteri, Johan dapat 25,000, pendebat terbaik dapat 5,000, jurulatih tak dapat apa. Tu nak pindah sebenarnya. Yang ni saya dapat, ni saya jadi ketua hakim debat antara Universiti ASEAN format ala presiden. Debat seorang lawan seorang tu, macam Joe Biden lawan dengan dengan Trump dulu kan. Macam tu lah format yang kita buat. Dan dia buat isu keamanan saja. Dia tuan rumah tiap-tiap tahun Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Itu memang mati berdiri tu. Kalau tak tahu seorang-seorang. Kalau tim 3 tu boleh tertanyakan sebelah, dia tak boleh. Yang ni wartawan semua ambil gambar macam tu. Ambil gambar sampai 50 keping yang keluar tu. Menyerap gambar tu betul. Okay, akan sekejap awesome. Jadi kecemerlangan, kita nak wujudkan kecemerlangan. Akan sekejap kita tak boleh ni sangka-sangka buruk dekat dalam pejabat ni. Biasa berlaku lah kan, kat depan baik, kat belakang cakap macam-macam. Ini biasa. Dan saya baru cerita tadi dekat di satu program tadi, saya kata punca kejatuhan satu organisasi bukan orang luar, tapi orang dalam sini. Sebenarnya ramai yang tak perasan kan, sebab dia saling bersangka buruk antara satu dengan yang lain. Pada dia orang lain tak layak, dia je layak. Kena macam tu. Orang lain dapat kelebihan, dia rasa sebenarnya nak tahu perasaan dengki yang ada dalam hati kita ke tak, paling senang. Nak tahu dengki tak ada ke belum dalam hati kita, simple je. Bila orang lain dapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Itu standard yang kita kena faham. Menurut Tuan Guru Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Apatah lagi tak puas hati dengan orang tu, confirm dengki dah ada. Contoh, dengar dia berpaham, isteri dia berpaham salin semalam. Tak siapa, dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji.
tahun baru ni dapat panggilan haji dah. Oh ya ke? Melak lah. Dengki dah dia. Habis standard dia macam mana? Standard dia bila orang lain dapat kegembiraan, kita pun gembira sama. Settle dengki. Dengar dia naik pangkat, entah apa dia jilat dan bos tu confirm dengki. Confirm dengki. Itu yang banyak berlaku kan. Dengan dia beli kereta baru, dia bukannya ada duit. Kau fikir sikit macam mana dia beli kereta baru tu. Itu yang dia buat overtime tu tipu semua tu. Klaim lebih. Mencuri kerja. Itu confirm lagi. Nampak? Dengar-dengar anak dia dapat 10 SPM. Macam anak dia seorang pandai. Bukan benda baru. Dia kata banyak je anak orang pandai lah. Kau ni perlu lebih lah. Dia marah orang heboh kan. Habis patutnya macam mana? Dengar-dengar je apa ni, dengar-dengar je naik pangkat ni. Alhamdulillah ya ke. Ya Allah nak telefon ni, papa sok senang pun tak tolong. Kan kita gembira sama. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke, ya Allah, dia tu rajin tumpangkan orang. Kita boleh tumpang naik kereta dia. Time isi minyak buat tidur. Siapa dia? Time isi minyak ke? Sambung ke? Oh, isi minyak tu. Wah, tontong lah sikit. Kan? Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Alhamdulillah. Ada juga anak staff yang pandai kan. Seronok dengar. Contoh. Nampak? Jadi mana kita kena perbetulkan setting. Bukannya saling jatuh menjatuhkan. Itu yang kita tak nak. Saya pernah bentangkan paper pada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHP dulu. Kejadian KPD NHP dan KPD NKK kata dia lah. Bila saya bagi talk tu, tajuk dia bicara integriti, noktah bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk. Kenapa saya pilih tajuk tu? Memang gelak lah tajuk tu, tapi sebenarnya itu contoh macam kita ada ruang tau, dekat buku lali kita ada ruang. Guna ruang tu makin lama makin besar. Kita kena cepat-cepat settlekan peringkat dalaman kita. Ambil ubat sapu, cepat-cepat sapu, biar dia reda cepat. Bila kita biarkan dan kita kutuk lagi, kita cakap macam-macam, akhirnya benda tu merebak. Bila sampai kepada doktor pakar. Siapa doktor pakar? SPRM contoh. Datang orang datang, saya suspect mungkin dia punya ruang ni dah merebak ke seluruh badan. Dilondehkan kain tu, langsung semua department terbabit. Yang tak terbabit pun kena semak habis, kau kena buka benda yang tak patut jumpa, benda yang tak patut salah jadi salah dah. Sedangkan benda patut settle peringkat awal. Tu saya kata tadi, pentingnya settle peringkat awal dan peringkat dalaman. Itu sebab kita kena perbetulkan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Jangan kita saling dengki. Kita sama-sama cari makan, sama-sama cari rezeki. Kenapa kita tak puas hati dengan orang? Kita tahu kan rezeki datang daripada siapa? Pandai tak payahlah saya ajar lagi. Rezeki datang daripada siapa? Allah. Tapi kita kena faham 3 hakikat rezeki. 3 hakikat rezeki. Pertama, Tuhan tentukan punca rezeki daripada mana. Ada orang rezeki naik pangkat, ada orang rezeki duit tanah tu, tiba mak dia meninggal apa semua, tanah tu dia tak nak peduli pun, tiba bagi adik-beradik, dapat rezeki dia. Contoh, dapat rezeki seorang 100,000 contoh. Kita tak boleh nak cakap. Ada orang rezeki dia bila dah tua, anak-anak dia semua menjadi doktor, lawyer, engineer. Setiap bulan dia hantar WhatsApp untuk makluman anak-anak, mak, hari ni dah masuk 24 bulan. Dimaklumkan masih ada lagi anak-anak mak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini, sekiranya bayaran telah dibuat. Gitu. Treng dia masuk lepas tu. Jadi makna kata anak 10 orang, kebetulan malam tu seorang 500, bayangkan 5,000 sebulan. Nampak tak? Siap bagi notis, tak dibenarkan balik kampung raya kalau tak bayar, kalau tertunggak. Kalau Februari memang tak dapat lah kan? Bayar contoh lah. Jadi makna kata punca rezeki itu Allah tentukan. Itu pertama. Hakikatnya kedua, Tuhan tentukan berapa banyak kita dapat. Jangan perhatikan kan, PTP ni agensi kerajaan ke tak? Bukan swasta. Maka diumumkan dari ini bonus kalau kekaitan kerajaan bagi menghargai penyawan awam.
Dengan ini diumumkan bahawa bonus insentif sebanyak RM500. Aku nak faham apa energi yang sangat dengan 500. Tapi jangan mungut sebab Allah tentukan tu banyak. Tapi ada orang 500 tu besar maknanya. Pada orang yang duduk di PTP, Perabatan Falas, mungkin 500 itu nothing. Well, you know, ya. Tapi pada orang tertentu 500 itu besar maknanya. Nampak tak? Orang petikai kan, kadar ni jangan petik. Allah tentukan kadar berapa banyak. Ada orang dapat 1,000, ada orang dapat 2,000, ada orang dapat 5,000, dapat 3,000. Macam ceramah hari ni kan, mana tahu saya bayar berapa, saya pun tak ingat pun. Kalau kata tak ada, nak buat macam mana? Betul tak? Tapi janganlah, janganlah buah macam tu. Tak ada lah. Sebab buat kat suara, saya tahu lah ikhlas kita ni. Contoh makna kata Allah tentukan. Dan yang ketiga, hakikat rezeki Allah tentukan bila kita dapat. Kalau kita faham benda tu, kita takkan petikai kan. Ada orang masa PKP gitu, saya buat ceramah online, dia tanya ustaz, nak tanya ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Tak pernah sampai ke alamat rumah, jangan cakap macam tu. Saya rasa tu bukan salah alamat, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Kenapa pula? Sebab kita gemar mempertikaikan rezeki yang Allah bagi. Kita ada 10 benda yang kita nak dalam hidup kita, Tuhan dah bagi 7. Kita sibuk bising 3 yang kita tak dapat. Kadang macam tu. Tuhan mungkin tak bagi kita kaya sangat, tapi Tuhan bagi kita cukup makan. Tuhan tak bagi kita rumah besar, tapi cukuplah dengan kita dengan anak-anak. Anak seorang, 2 orang 1 bilik, 2 orang 1 bilik, kita dengan suami isteri 1 bilik, cukuplah kan? Kenapa kita berikan nak rumah besar lagi? Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Kereta makin banyak, ke rumah jarang balik kampung. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Semalam dalam berita penyakit sesama tomato, kau tak gila? Apa hal masa bila nak kau tahu tomato tu sesama? Penyakit sesama tomato dalam berita semalam saya terdengar. Yang rupanya dia menjangkiti kanak-kanak dan warga emas. Tanda-tandanya demam dan sakit sendi. Bayangkan, sesama tomato. Air bertambah-tambah jenisnya, air bersih semakin kurang, manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin tak ada, ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Itu realiti hidup kita. Nak bagi kita ingat sikit, buat rumah besar-besar, nak buat bilik untuk anak satu-satu, bukan anak makin lama dia di rumah. Besok dia kahwin ni, ingin pun dia tak duduk macam tu. Saya nak kehidupan saya sendiri, mama. Baru kerja kita tanya pelepas dengan ngadu mama. Kampung mana ringgit? Kamu dah benut ya, mama. Nyampah lah aku mama. Bila panggil anak, panggil mama, nenek kerapu. Tak padan dengan kampung kan? Tapi kau orang sini lah. Mama, ayah panggil apa? Papa. Tak boleh lah. Mak, abah, sudahlah kampung. Saya abah kampung. Mami, papi, daddy, papi. Itu semua lah tu kan? Nampak tak? Kadang-kadang kita terlampau kan? Jaga tengok. Jadi untuk mencapai emosi sejahtera perlu Facebook sebagai rejuvenasi. Kita perlu meremajakan pemikiran kita, meremajakan pemikiran kita, pemikiran cara baru. Tak ada lagi lah cara dulu, jangan-jangan budak baru ni nak sailang kerja aku. Jangan macam tu. Kita nak kerja sama-sama. Jatuh organisasi kita, periuk nasi kita pun habis. Ingat baik-baik. Ingat tak dulu SPAD, tiba-tiba datang orang lain tukar jadi PAD. Hari ni tak tahu lah apa yang tinggal. Orang bertingkah tolak sana tolak sini. Sebab apa? Bila kita tak bersatu, susah.
Tu sebab organisasi kena jaga. Nampak tak? Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kejayaan orang lain, kejayaan kita. Saya main, bila saya buat team building kan, saya buat team building, saya je beritahu. Saya buat team building hari tu. Salah satu checkpoint tu, geng-geng yang kena main, dah mula. Gua pun tahu orang tua bila main dah mula. Bodoh pula dia marah pula. Wahal dia yang paling gaduh. Tak, sebenarnya dah mula ni orang tua dulu ajar kita main dah mula ni sebab nak ajar kita mesej. Macam mana susah pun kita akan baling sampai kita sampai 100 baru lega. Walaupun kita terakhir sampai kat 100. Ada orang baling tangguh. Baling tangguh. Allah senang betul nyawa kau. Zap tangguh habis. Itu bahagian dia. Orang tu baru naik ular. Ni ular. Bodoh ular ni dia marah ular. Kan? Kena sabar. Itu ujian hidup. Sungguh cantik bulan mengambang torang biawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Itu biasa. Dan yang ketiganya, ular tidak, tangguh pun tidak, langkau. Dia langkau kan? Tangguh tidak, ular tidak. Masalahnya dekat 98. 98-900 undur balik. 98-900 undur balik. Macam rupanya tiga-tiga tu ada maksud. Yang tangga tu rezeki Allah bagi dia senang naik pangkat, dia senang ni, dia ada rezeki dia. Orang yang ular-ular tadi kejap-kejap tukar department, pangkat tak naik, kejap tukar sini. Percaya pada hikmah. Mungkin Allah bagi dia kesempatan kerja pelbagai department walau tak naik pangkat. Bila dia pension, dia dah tahu semua proses kerja dekat jabatan. Kelebihannya orang yang 98 tadi kontrak bersambung-sambung, tak pencen-pencen, maknanya kena percaya pada hikmah. Khidmat dia masih diperlukan. Macam tu hidup, kena membaca hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Relax. Tengok orang ramuk, dia dengar kau kena tekan Pak Malik, alhamdulillah. Macam mana kan rezeki, dapat jumpa kawan baru. Habis kita orang, kita lepak pun biasa lah. Dia tenang tu dengan segala berita Allah bagi dekat dia, dia terima dengan tenang. Tuhan mungkin tak bagi dia rezeki naik pangkat, Tuhan bagi rezeki isteri yang pandai masak, Tuhan bagi rezeki anak pandai-pandai, Tuhan bagi rezeki anak ramai, rajin dia beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Waalaikumsalam beranak. Asal bagi salam jawab jadi lah. Itu dia faham tak faham sudah. Jadi we must always change, renew, rejuvenate ourselves, otherwise we hadn't. Kalau kita tak meremajakan pemikiran kita, kita akan menyusahkan orang lain. Saya cakap new life or life, kita kena pilih. Nah, hidup cara baru atau masih lagi stick dengan cara lama. Contoh, bila berlaku di PKP, lockdown, kita kena tukar cara kerja kita. Kita terpaksa bersedia pula untuk bekerja dari rumah, work from home. Dulu nak sangat nak best, tak pergi kerja, duduk kat rumah dia kerja. Sekarang kau dapat ubat kau. Baru kau tahu betapa susahnya BDR, bekerja dari rumah. Perang badar, BDR, baru nak naik nak susu. Mama banyak kerja, jangan kacau mama. Nak susu. Nak ilah ni. Deg-deg nak ambil dah diam. Baru nak sambung. Hari ni duk apa yang? Ni sekor lagi lah. Kan cabaran bekerja di rumah baru tahu. Sama suruh debat sendiri pun. Saya dulu mana biasa pasang kameranya sendiri. Biasa orang pasang kan. Sekali kena ke rumah kita tak ada pengalaman. Itulah telefon call, itulah telefon live. Saya pun pasang, menghadap sini, pasang, saya tekan on, pop lagi. Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk Kementerian Pengajian Tinggi, 2 jam aku ceramah, kamera tak on. 2 jam aku beria kata tu.
Orang punya pakai yang tinggi ke Putrajaya tak usah start dia telefon PA telefon saya tak nampak, telefon kedap sana 33 minus call. Itulah cabaran dia. Jadi lepas tu disebabkan petang tu kebetulan tak ada apa-apa, ulang balik tajuk yang sama dengan semangat yang berbeza. Petang tu ceramah macam pengumuman nak puasa, jadi kita sebagai orang hilang semangat. Betul, masa tu dah pandai lah, telefon tu lah dah menghadap sini, terbalikkan kamera, dia kena cari kamera yang terang, kena lah terpaksa kan. Lepas tu kena cari pula signal yang terang. Adalah satu provider, service provider, saya tak nak sebut lah, memang lambang betul. Tapi jamban pula tiba-tiba kira pahal lah pula, kan pahal background dia lah tutup dengan apa, boleh satu rumah tu orang kan. Oh tak boleh jadi ni. Saya pun minta kebenaran daripada balai polis. Saya pun pergi buat live dekat mana, buat live dekat surau kampung mak saya. Kat surau tu, kat luar surau, bukan dalam surau, kat luar surau tu kebetulan belakang tu pokok-pokok hijau banyak kan. Alhamdulillah lah, bila kita ceramah biar semua tu ilmu kita terang. Cantiknya suasana kampung ustaz lah, ya Allah ustaz. Tapi cabarannya orang kampung lalu dia ceramah tidik. Kat mana saya berhenti dia, kat mana saya berhenti dia. Itu cabaran dia lah. Tapi kita kena biasakan. Itu keadaan teknologi. Barulah kita tahu kan, terpaksa Google Meet, kita Zoom meeting, Webex, semua kita buat kan. Lepas tu dah pandai pula masing-masing. Savekan screen saver gambar muka dia. Yang seorang tu saya tak bergerak pun sudah. Tutup kamera, nak cover depan bos. Budak-budak pun ramai macam tu. Dia tutup kamera, cikgu tanya kenapa tak on kamera. Dah habis data, cikgu buat hal tutup kamera main game. Budak-budak so kita kena biasakan dengan rumah baru. Saya masa tu, waktu kerajaan umum ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan 2000 sekali lanjut sampai satu tahap umum lockdown. Masa tu saya fikir saya fikir dah tak ada dah ceramah fizikal. Saya pun renovate office saya, tambah suai sikit, buatkan jadi office untuk buat live online. Untuk maklumat semua, waktu PKP sangat memenatkan sebab saya ceramah online 4 ke 6 ceramah sehari. Sampai satu hari tu saya minta batal ceramah 2 hari, berdenyut kepala menghadap lampu. IKBN sumbangan lampu kot badminton pergi melintang lampu gitu kan. Berbalau memang tegang, tapi dia punya power tu macam ni mantap. Berbalau-balau tak boleh. 2 hari saya cuti. Lepas tu saya tak sangka pula kita boleh balik lagi ceramah secara fizikal. Masa mula-mula dapat ceramah secara fizikal balik, Assalamualaikum, 3 kali Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia jawab. Sebab dah lama tak ada kawan jawab salam gitu. Cabaran kita buat online sebab dulu saya pernah cakap tuan-tuan kalau nak tidur, tuan-tuan tidurlah. Itu kelebihan orang mendengar ceramah. Orang bagi ceramah mana boleh tidur, tapi berlaku dalam tempoh PKP ceramah online, penceramah tidur mamai. Bulan puasa kan, masa mula PKP kan puasa. Bila ceramah tu maka kita nak lah, maka jatuh basikal dia macam dah tahu awak dah tahu apa benda kau cakap mamai kan, macam orang mabuk cakap ya Allah apa kau cakap ni kan berlaku. Jadi jangan cakap Tuhan kalau nak bagi kita jadi macam tu, dia boleh jadi. Jangan boleh lupa kan. Okay, jadi kita kena cari juga, ubah cara hidup kita. Kalau saya tak nak online, saya tak biasa online, saya fizikal je. So tunggu keadaan okey. Tentu saya akan jadi salah seorang penceramah yang tak relevan dalam tempoh-tempoh. Terpaksa juga lah online. Keluar TV pun kena minta izin polis, kena pergi dekat sana. First time pergi tazkirah malam Jumaat dengan Ustaz Amin Idris tu. Jadi apakah tazkirah malam Jumaat, orang tak ada. Malam depan tu tak ada. Biasanya penuh. Ni tak ada orang kan. Bayangkan, terpaksa membiasakan diri. Jadi itulah dia. Dan integriti ada satu faktor yang tak boleh kita. Nak jadi pekerja awesome, nak kerja ko awesome, kita kena sama-sama saling mengingatkan tentang isu integriti. Ya. Keikhlasan itu, tengok, keikhlasan itu seumpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang mak kelam. Ianya wujud tapi amat sukar untuk dilihat. Maknanya ikhlas ni bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Bila orang tu cakap
aku ikhlas tolong kau, tapi kau terima kasih pun tak ikhlas. Dia kalau ikhlas ni, dia membuat sesuatu, dia tak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tu sebab orang tua dulu bila tolong, mana ada harap terima kasih. Dia buat kita lah kena jumpa dia. Bang, hari tu abang tolong saya, terima kasih bang. Lah tak ada apa lah, dia kata. Sebab dia bimbang terima kasih itu menyebabkan dia lupa diri. Dia rasa seronok, dia lupa diri yang dia ikhlas. Saya pernah pergi berurut dulu. Saya pernah kena dulu apa yang dipanggil sebagai mild stroke dekat muka mati sebelah. Apa dia panggil band palsy dia panggil sekarang. Dulu tak ada istilah band palsy tu, kemudian tumbuh keluar benda tu band palsy. Band kena lepas saya. Band kena penyakit tu lepas saya, tu dia panggil band palsy. Jadi saya dibawa pergi ke, ada seorang tukang urut ni, dia cadangan pergi jumpa dengan seorang tukang urut ni, nama dia Cik Bakar. Cik Bakar ni dekat Ulangan, bukan Ulangan, dekat Bukit Belacan nampak. Dia teknik urutan ni, dia dicadangkan oleh seorang pakar daripada HUKM. HUKM ada dua beradik accident yang bawa motor ni koma 3 bulan, yang belakang pembonceng meninggal dunia serta-merta. Yang koma ni bila dia sedar dia semua dah mengekot dah, semua saraf dia semua sengit dah, herot muka, herot tangan. Jadi dia kena buat urutan tu style orang kata apa, fisioterapi. Dia buat slow, dia style urut dia tu lain lah. Bila dia buat tu alhamdulillah, lepas 3 bulan dia boleh berjalan macam biasa, nampak normal. Jadi saya disyorkan pergi ke sana. Saya tangan kaki semua elok, muka ni mati sebelah. Muka mati sebelah, mata berkelip ni sebelah ni tak. Sebelah. Jadi nampak cakap mata dengan orang. Lubang hidung kembang kepis sebelah je. Sebelah lagi tak function. Bila senyum sebelah, saya tak perasan dah. Masa tu bila saya pergi ke rumah orang, pergi beraya, masa musim raya tu, tiba-tiba saya minum, mengalir ni, air meleleh je, faham ya? Tak perasan lagi. Balik malam tu, saya minum keras sebelah ni saya tu. Saya tak perasan. Besok pagi bila saya bangun, saya tengok dekat cermin, berperasan sebelah ni dah sembang, sebelah ni okey. Jadi ya Allah, mak saya kata masa tu kebetulan 2 minggu sebelum nak bersanding, saya nak kahwin dah masa tu. Saya dah kahwin ni, maaf lebih tu. Jadi masa tu bila pergi tu, yang disadangkan pergi jumpa tu tukang urut tu, Cik Bakar ni. Cik Bakar ni cara dia urut memang pun kena dekat muka. Dia urut daripada tangan dulu, dia tarik style fisio tau, bila sampai dekat sini dia tekak ni, sakit tau. Sampai dekat sini dia kata ni buat so keletak macam tu. Ada satu urat yang keras tau, keletak. Dia kata ni urat senyum pada urat apa ni, keletak memang sakit. Tapi dia buat, saya esok datang lagi 3 hari. Lepas 3 hari dia kata kita rehat seminggu, nanti datang balik, dia kata. Tapi lepas 3 hari saya balik, saya terasa lah macam bergarit-garit ni, maknanya darah dah mulai mengalir dekat sebelah sini. Lepas seminggu saya buat lagi seminggu, alhamdulillah sempat bersanding. Tapi mata tu kena pakai cuma hitam, tak nak nampak sangat, macam sebelah tu macam tak berapa habis. Alhamdulillah hari ni dah okey lah. Jangan perhati sangat. Tapi betul masa tu, dan Cik Bakar ni dah pun meninggal lah. Semua saya nak cerita cara dia ni, nak sebut pesakit ikhlasan dalam bab dia kerja. Bila urut kat rumah dia, orang nak cari ikhlas ni, bayangkan. Bila urut, saya nak bagi duit kat dia, jangan bagi kat saya, dia kata. Tapi macam mana? Masuk dalam bilik tu, ada satu bilik dekat dinding tu, ada macam tabung, dia lekat dekat dinding tu. Masukkan duit dalam tu, sebab dia tak nak tengok berapa kita bagi. Sebab kalau kita bagi, takut hati dia berubah. Ustaz, ratus ni tertulis RM1. Contoh lah kan. Jadi dia macam tu sekali lah. Saya rasa lah itu boleh mengelakkan perasaan. Macam tu tau, cuba tengok bila kita pergi sembahyang jenazah kan, kita ikhlas masalah jenazah ni. Tiba-tiba saudara dia lalu letak kat wakil, mesti otomatik nak kena terfikir berapalah dia letak ni. Kita tadi ikhlas, kenapa kau letakkan duit tu? Allah, 1,000 pulang balik kan? Memang tidak lah 1,000 pulang balik. Tak, kerana benda tu kan jadi dia kata letak je dekat dalam tu. Dan biasanya setiap hujung minggu kalau dia nak pergi ke pekan, baru dia keluarkan duit dekat dalam tabung tu. Dia pun tak tahu siapa yang bagi banyak, siapa bagi sikit, dia pun tak tahu. Memang setiap hari orang urut dengan dia, orang nak cari ikhlas.
Bayangkan. Sebab tak nak diri dia terganggu dengan duit tu. Kalau orang tu buat-buat, dah masuk dah, dia tak masuk duit pun, dia pun tak tahu. Nampak macam tu. Ni pengajaran lah untuk kita. Kadang-kadang kita bekerja kan, kita nak ikhlaskan diri kita kerja, simple je. Jangan berkira dalam buat kerja. Alah, aku buat kerja lebih pun gaji aku banyak tu je lah. Jangan macam tu. Kita fikirkan organisasi kita. Ada satu hamba Allah yang bekerja dengan saya, nama dia Encik Aziz bin Mat John. Nama sebenar, bukan nama sebenar, memang nama dia. Dulu saya bekerja sebagai pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk satu agensi. Entah macam mana satu malam saya tertinggal ada satu dokumen, saya nak balik rumah, saya nak balik ke pejabat, saya nak pergi pukul 9.30 malam. Saya pergi ke pejabat, tengok ofis terang, siapa pula ni? Tengok Cik Aziz tengah buat kerja lagi, susun file apa semua. Cik Aziz tak balik lagi? Tuan, saya memang 2 tahun lagi nak pencen ni, memang setiap malam kalau tak ada apa hal, saya akan balik 10 malam setiap malam, Isnin sampai Jumaat saya akan overtime sampai pukul 10 malam kalau tak ada hal. Banyaklah overtime ni. Tak adalah, saya tak claim. Dia tak claim 2 tahun terakhir sebelum dia pencen, dia tak claim. Saya kata, kenapa pula? Dia kata, saya tak tahu tuan, macam mana lagi cara saya nak balas balik jasa tempat kerja saya ni. Sebab dengan tempat kerja saya ni lah, saya manage boleh buat loan. Sebab loan rumah, anak-anak saya lepas semua belajar dah, dan saya boleh buat loan kereta, dan saya pun dah habis dah bayar loan kereta saya. Saya tak tahu macam mana, mungkin ada yang terkurang dulu masa saya kerja. Saya harap ni lah cara saya boleh bayar balik dia. Bayangkan, dia buat sampai pukul 10 malam setiap malam, hampir setiap malam, dan dia tak clean. Orang sekarang tak buat tapi clean. Benda berlaku di semua tempat kecuali PTP. Tu sebab ceramah membuat kat surau. Mana dia buat dekat tempat-tempat lara ni kan, warak 2 barkun semua. Orang perempuan siap pengadap, takut terjejas keimanan dah tu. Enggak macam tu lah kan. Ni cerita ikhlas ni. Ikhlas, kita jangan risau. Maksud ikhlas, sebab hidup dalam dunia ni 5 benda kena ada: sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Saya ulang balik: sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. 2 round aku ulang, tak ada siapa menyalin. Sebab zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Bila Nabi sebut, dia tahu, ingat siapa tak menyalin ni bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam itulah cerita kan. Kononnya ingat benar, lepas itu kan balik kan, siapa jemaah Samsul Bat? Okey, dia cerita apa? Sama je, sebab kau tak salin, dengan salah dia. Faham? Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Apa maksud ikhlas yang paling penting? Sama sekali tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan pengiktirafan daripada Allah. Dengar ni, Samsul Bat bagi tahu, saya pernah bekerja dalam sektor kerajaan. Saya pernah jadi pengarah. Saya pernah duduk jadi penolong pengarah, timbalan pengarah. Satu benda yang paling besar saya belajar dekat tempat kerja ni, bila kita bekerja mengharapkan pengiktirafan manusia, yakin dan percaya kita akan kecewa. Sebab manusia pun terbatas kemampuan dia nak tolong kita apa, dia pun tak tolong pada Allah. Jadi minta pada Allah, kita takkan kecewa. Bila saya belajar pada Cik Aziz Mat John ni, saya jumpa dia bila dia dah pencen, dia bahagia. Anak-anak semua lepas, anak-anak tak lupa jasa mak ayah, anak-anak sentiasa bagi duit kat mak, bagi balik belanja dekat mak ayah, anak-anak sentiasa ambil berat. Allahu Akbar. Itulah kekayaan yang sebenar. Hidup dalam dunia jangan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Kan? Deep kan? Akhirnya melur kembali pada Firdaus. Kan? Baru kita faham maksud bahagia.
bodoh Firdaus ni lah, pergi jumpa lah cepat. Semua cakap macam tu kan. Semua marah macam tu. Kesian Haifa, banyak berkorban kan, risik pada hati. Tengoklah kan, cicing ngada lah, tak tengok, nampak. Saya pun tak tengok, saya tahu tajuk aja. Ya tak, maksudnya nak bagi tahu dekat situ, semuanya bila kita ikhlas, Allah akan balas kebaikan untuk kita. Percaya tak kamu? Kita mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita benda-benda lain macam-macam lagi. Okay? Ingat 5 perkara tu kalau nak selamat, nak berjaya dunia akhirat. Okay? Dan bahagia tu pula, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada. Dia ada rumah besar, rumah kita kecil, kereta tu besar, kereta kita biasa-biasa. Betul. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itulah satu-satunya isteriku. Bahagia. Kalau dah ada 2, itu cukuplah 2 isteriku. Bahagia. Kalau dah terlanjur ada 4, itulah cukuplah tu. Contoh lah, sikap kita pada benda yang kita dah ada. Faham tak? Kereta kau tu, walaupun kereta tu biasa dah lama, tapi kereta tak ada masalah, Alhamdulillah. Betul tak? Saya naik Azia, tak pernah kecewa pun, kereta kesayangan saya. Tapi yang ni sebuah besar sikit, bukan sebab naik ramai. Mana pula terjulur-julur kepala keluar dah. Barang banyak pula, orang yang takkan gini-gini lah, ambil oksigen je. Tapi sebab apa? Sebab bukan pengiktirafan manusia yang kita cari. Inilah orang cakap apa pun, kalau nak puaskan hati semua orang, memang kita tak boleh buat. Betul tak? Kan? Kita naik kereta besar, berlagak kereta besar, berlagak. Okay. Naik kereta kecil, susah hidup di sekarang. Semua elok. Kan? Macam kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia. Dia 2 orang berjalan, tarik kaldai. Orang kampung tu ada kaldai, naik lah. Ayahnya naik, anak tarik. Apa punya bapak sedap-sedap duduk, kesian budak tu tarik. Bapak ni turun, anak naik. Kampung lain pula cakap, orang hajar punya anak, sedap-sedap kau duduk, kau biar bapak kau tarik. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu, menyeksa binatang. Kesian binatang tu bawa 2 orang, seorang dah nak naik. Sudahnya kaldai naik dia lagi kita. Jadi kita nak puaskan hati orang, tak boleh. Macam mana? Buatlah kenaikan pangkat, pilihlah siapa pun. Memang dia tak ada. Sebab apa? Manusia memang ada kelemahan. Kita bukan nak kejar kesempurnaan, tapi pada pandangan perbincangan tu dah diputuskan dia, jangan kita persoalkan. Bila dengki, apa maksud dengki? Dengki apa maksud dia? Yang kita sebut tadi dengki ada kan? Apa maksud dengki? Bila tanya ya koma, Allah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tadi gelak elok, aku tengok. Dah biasa penceramah tanya, sudah ni dia jawab balik, sudah biasa. Dengki, kalau kita faham maksud dengki ni macam ni, insyaAllah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Allah tentukan, kau persoalkan pula. Mesyuarat tu siapa yang putuskan? Daripada ramai-ramai, jadi bukan kuasa manusia tu seorang. Dia bincang-bincang, pilih dia. Buat macam mana? Alah, aku tahu mesti ketua tu boleh je. Jangan ambil alih kita Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa yang berlaku. Orang tu bagi sedekah, dia tunjuk lah tu. Mana kita tahu dalam hati dia? Gemar hukum orang. Tu MBU tu tunjuk-tunjuk. Tak, dia kena tunjuk sebab orang bagi sumbangan kat dia, dia kena tunjuk duit tu mana pergi. Kena tunjuk. Macam mana? Kan? Saya itu waktu yang PKP tu kan, kesian tengok polis tu masuk Romblok tu. Kesian betul. Yang diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Lanjut Allah, jaga Romblok lagi. Saya tanya, bang, berapa orang bertugas sini bang? 4 orang, Ustaz. 4 orang, okey. Dan sampai dekat pasar raya tu beli barang-barang semua. Bungkus nasi ayam 4. Sampai dekat checkpoint dah 6 orang dah tak ada. Silap betul aku ni, kau bertambah apa hal kata. Tak apalah, kau share je.
kan? Tapi betul, adalah usaha kita kesian tengok orang kan, bagi apa yang kita boleh bagi kan? Jadi rejuvenasi hati, tengok tu perniagaan yang menguntungkan. Allah bagi tahu kita perniagaan yang menguntungkan. Dia kata apa? Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa tidak terperi sakitnya. Buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Allah beritahu, maukah sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab seksa tidak terperi sakitnya. Perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjuang membela menegakkan agama Allah dengan dua benda, harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenar. Maknanya pertamanya dia kata apa? Harta benda dan diri kamu. Duit gaji yang kita dapat, jangan sekali-kali kita sebut duit aku sekali aku. Jangan main-main. Pertama sekali duit kita akan ditanya. Dalam hidup kita bila kita mati besok, Allah tanya 3 soalan. Soalan pertama, Allah Ta'ala tanya ke tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Okey. Nikmat-nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Kau hidup dulu berapa lama? Kau habiskan umur kau untuk apa? Allah akan tanya. Aku hidup dulu 30 tahun ya Allah, lepas tu mati aksiden ya Allah. Aku dulu hidup 55 tahun ya Allah, aku banyak habiskan masa aku, masa muda enjoy ya Allah. Semua kena jawab. Kedua, nikmat muda, masa kau sihat, kuat, apa kebaikan yang kau buat? Allah akan tanya. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya nikmat harta. Dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan? Allah akan tanya. Jadi jangan kata duit aku sekali aku, jangan sebut. Duit cara tak betul pun Allah Ta'ala akan tanya. Duit yang tak betul dah lah pakai duit tu, duit main nombor kau. Dia berbual dengan kawan tu, anak kau berapa orang lah? 3 orang. Kau baru 2, kau belum ada rezeki lagi. Kau 5, 3205. Jadi kena pula tu. Bila dah kena belanja AJK masjid, wah hajar tu. Dari mana dia dapat duit, ke mana dia belanjakan, Allah akan tanya. Jangan main-main. Aku kerja dekat Tanjung Pelepas ni, confirm halal sama cakap. Kerja main-main, kerja curi tulang, cucuk duit. Persoalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Kita kerja main-main, kita banyak curi tulang, tapi dapat gaji sama dengan yang kerja kuat macam yang lain-lain kerja kuat tapi dapat gaji sama macam kita. So kita boleh kata gaji kita berkat. Di penghujung nanti saya akan share tentang keberkatan rezeki. So bayangkan, Allah akan tanya nikmat harta. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Nikmat ilmu, kita datang hari dapat ilmu, walaupun sikit, kita kena sebar panjangkan kepada yang lain. Mana cukup hari ni kita ceramah 4 jam, mana cukup? Kan? Tak cukup. Kalau boleh nak sampai malam, tu pun tak cukup lagi. Kan? Tapi yalah, masa kita terhad kan, dengan dicampur lagi waktu sesat tadi, jadi makin sikit. Kan? Tapi betul nak ceritakan masa kita terhad, tapi bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Maknanya walaupun sikit, kita sebar panjangkan kepada yang lain. Itu tanggungjawab kita. Dapat ilmu, kongsi pada yang tak datang. Hari ni datang ramai ni, cuma yang tak datang lagi ramai. Jadi kena kongsikan dengan yang lain, biar dia orang pun dapat manfaat juga. Nampak? Okay, yang pertama nikmat. Kedua, Allah Ta'ala tanya tentang amanah. Amanah kerja kita kena jaga. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janji. Kita ada perjanjian dengan syarikat kita, dengan organisasi kita, contract of service, contract for service. So kena laksana. Dan yang ketiganya, Allah akan tanya tentang silaturahim. Kena buat baik antara satu dengan yang lain. Tak boleh berlagu-lagu, bergaduh, tak boleh saling jatuh menjatuhkan. Itu bukan spirit dalam agama kita.
Ya, jadi berbalik-balik pada cerita ni, bila kita berniaga yang menguntungkan ni, iaitu berjaga, berjihad, menjaga nama, beriman kepada Allah dan Rasul, berjuang, membela, menegakkan agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri sendiri, perangai kena elok-elok. Harta benda, duit tu dicari daripada jalan yang baik dan disumbangkan ke jalan yang baik. Maka apakah keuntungannya? Keuntungannya, ya, tengok bela agama Allah dengan apa, dan apakah perolehan atau keuntungannya? Allah bagi tahu, dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan di bawahnya beberapa sungai, tempatkan kamu ke tempat tinggal yang baik dan syurga ini. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Dan ada lagi limpah kurnianya, iaitu Allah akan berikan limpah kurnia kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikan berita gembira itu kepada orang-orang yang beriman. Surah As-Saff ayat 13. Maknanya ada 4 keuntungan kita. Keampunan dosa-dosa. Siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Ogos ni belum ada dosa lagi. Kau angkat tangan. Kalau kau angkat tangan, kau pun berdosa sebab kau tak sedar diri kau berdosa. Aku lalu tadi berapa ramai perempuan berdosa. Ni mengumpat ke tiblahan. Aku lalu tadi tinggi punya Samsung depan ni weh. Nampak ke? Aku maafkan dah tadi. Aku dengar aku maafkan. Buka ada mas dalam TV nampak tua kau. Hajar aku pun keampunan dosa-dosa. Kita semua ada dosa, betul tak? Kita semua ada dosa. Kedua, Allah berikan syurga adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan sungai-sungai ini bukan hanya boleh mandi, boleh minum, sungai arak, sungai susu, sungai air ekstra jos, semua ada. Maknanya ada air yang kita gemari, semua ada dalam sungai ni. Itulah hebatnya syurga. Dan pertolongan dari Allah, Allah bantu kita waktu kita susah. Dan yang keempat, yang paling mahal, kemenangan yang cepat masa berlaku. Kita nak berjaya, tapi kita tak nak lambat-lambat, nak cepat. Jadi jaga diri, buat perangai elok-elok. Dan yang keduanya, duit kita banyakkan bersedekah, menyumbang di jalan Allah. InsyaAllah kita akan berjaya. Okay? Masalahnya tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Kan? Sanggupkah kita mengorbankan masa yang lama untuk berjaya bekerja, sabar bekerja? Dan mampukah kita menghapuskan kemalasan kita? Orang Melayu di Malaysia, dia boleh letak malas pada semua benda. Jom makan, malaslah, tak rasa nak makan. Makan pun boleh malas. Jom tidur, malaslah, tak rasa nak tidur. La ilaha illallah, malas tidur. Kan? Jom dengar ceramah, malaslah. Banyak kan? Memang ingat sama ke pahala orang duduk dalam surau? Mana sama orang yang duduk tengah orang bersandar kat dinding? Mana sama? Ni contoh lah, jangan beralih. Ni contoh saja, contoh. Tak payah beralih, ni contoh saja. Beralih pula kena contoh. Saya faham itu adalah privilege yang diberikan pada orang yang datang awal. Okey. Kemudian mengapa jiwa kita mati? Kerana kadang-kadang kita jauh dari Allah. Kita nampak happy, tapi hakikatnya macam biasa, tapi dalam hati kita sebenarnya kosong, dalam jiwa kita kosong. So sebab apa? Sebab jauh dari Allah. Kan? Dengan Allah seringkali terlepas pandang. Quran dan zikir sangat kurang, watak sampingan aja kadang-kadang. Yang penting solat, ayat yang penting itu solat, banyak cerita buat kau. Jangan itu. Ada orang yang dah lama tak masuk surau, tiba-tiba masuk surau, lawa surau kita ni. Dia baru tahu. Dan orang perempuan baru perasan ada pengadang untuk dia. Sebab perempuan ni memang dia spesies yang perlu dijaga. Kalau tidak dia akan berajak, dia buatkan kandang untuk melakkan dia tu masuk ke depan sepadan. Tak, sebab kadang macam tu baru kita tahu, cantik betul rumah Allah di sini, ya Allah. Kapet ni tebal, bila sujud terbanam muka. Kalau imam tu lama sikit sujud, memang lolap lah kawan. Allahu Akbar. Selesai kan? Dalam perbuatan solat, manakah perbuatan yang paling tenang sekali? Mana? Sujud. Majoriti jawab sujud. Seorang doktor berbangsa Cina, dia dah buat kajian teoretik solat.
Perbuatan yang paling tenang dalam perbuatan solat adalah bila kita bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Waktu berdiri sebelum nak turun tu, itulah waktu paling tenang sekali. Kalau sujud tu paling tenang, maknanya tidur. Ya, tapi ramai yang mati tengah sujud, ramai. Itu adalah antara kematian yang dicemburui. Mana nak mati tengah sujud ke mati tengah karaoke? Tengah karaoke, engkaulah kau kan? Orang dekat meja lain, kau dah tom yum begini. Aku rasa dia lupa lirik lah. Yang seorang tu saya kunci lirik tu lah. Gila budak. Rupa dah korek dah mati. Masuk papah mayat itu pegang mikrofon ni. Ya Allah, nak ke mati macam tu? Mana nak mati tengah karaoke, mati tengah sujud? Sujud semua nak mati tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam mati tengah sujud, haro makmum ya main. Allahu Akbar. Nafas dia ngelas tengah sujud. Makmum ke belakang. Allah. Lama lah sujud lagi. Yang seorang tu saya tinggal. Belum lagi weh. Yang seorang tu dah tak tahan, nak pegang-pegang pangkur. Woi, dia panggil sebelah. Woi, apa? Lama sujud. Woi, alas mayang tadi cakap. Oh, tak boleh. Yang sebelah, si baik aku tak cakap. Sudah, woi, dah batal lah sebenarnya kita bercakap lagi. Dia pandang imam tu, dia letak kunci imam, bin tumbang imam tu, ya Allah. Sebulan tak habis cerita, imam meninggal tengah sujud. Di Bangi ada seorang hamba Allah, dia meninggal tengah sujud. Ingatkan dia pencen imam surau At-Taqwa tahun yang lepas. Ingatkan dia imam surau Jalan Taubat dalam mata. Ingatkan dia kerja pejabat mufti. Ingatkan dia kerja pejabat agama. Rupanya dia pencen postman dia. Tapi bila tanya isteri dia di rumah, semenjak dia pencen postman, hidupnya tak pernah lekang dengan Al-Quran. Tengah duduk depan TV dengan anak-anak, capai Quran baca. Tengah tunggu makanan hidang dengan isteri, ada satu Quran kat tepi para tu ambil baca. Dekat atas katil sebelum nak tidur, atas kepala katil ada satu Quran kecil lagi baca. Sama macam kita, kan? Nak masuk bilik air pun bawa masuk. Dekat depan TV pegang. Dekat meja makan pun pegang. Kan? Kita buka kitab kita. Oh. Betul ke tidak? Itulah beza kita dengan orang tu tadi. Tu dia ceritakan sendiri oleh isteri dia. Hidup dia tak pernah lekang dengan Al-Quran. Kita pula tak pernah lekang dengan telefon. Orang lelaki kalau telefon tertinggal kat rumah, merah muka, berlumur balik rumah. Janganlah ada siapa-siapa jemput telefon tu dulu. Ya Allah, kau lindungilah diriku ya Allah. Sesungguhnya banyak sungguh rahsia rasmi di dalam telefonku itu ya Allah. Ya Allah. Bila sampai rumah pula isteri, ya Allah, abang, ni tipu abang tinggal ni. Lah, ya Allah, makasih lah. Apa sama pucat sangat, tanda. Sebab, iya. Sebab orang lelaki dia tak nak isteri dia baca besih-besih, menyebabkan hati isterinya terluka. Sebab suami sangat menjaga hati isteri dia. Orang perempuan jangan bersangka-sangka dengan orang lelaki. Menurut kajian, lelaki adalah makhluk yang paling jujur dalam dunia. Korang pun kalau nak tak percaya orang salah. Cuma lelaki seringkali ditanya soalan yang susah, menyebabkan dia susah untuk jujur. Jangan tanya soalan yang susah. Abang, betul ke sedang gemuk? Apa pun soalan kau tanya?
agak-agak lah sendiri kan. Abang betul ke sedang gemuk pun abang sayang, mana betul lah gemuk abang sayang. Kau jangan jawab macam tu, abang betul ke sedang gemuk? Tak ada lah, ini kurang kurus je, sama lah tu, sama juga. Abang betul ke sedang gemuk? Mana ada orang buta je kat gemuk, kurus ni dia ke bang? Dalam hati Allah je lah yang tahu. Kau takkan tak boleh perasan dulu kalau nak sikat rambut boleh sebelah betul tudung, sebelah sikat rambut. Sekarang cepatlah sikit apa sikat rambut ni, tak perasan. Dulu masuk bilik air boleh masuk berdua, sekarang berdua sebab kan. Kalau paksa tak masuk berdua, anak telefon bomba, tolong selamatkan mak yang saya, dia terberangkat dari air tak boleh keluar. Agak-agak kan. Jadi jangan kita terlepas pandang kan. Ini cerita ni, balik cerita kita. Jadi mana kata jangan kita ringan-ringankan ibadah dalam hidup kita ya. Okey, cara rejuvenasi jiwa, jaga persekitaran yang membawa kepada rejuvenasi fizikal. Definisi persekitaran, keseluruhan kawasan didiami oleh manusia dan makhluk lain. Dr. Yusuf Al-Qaradawi terbagi pada dua, dalaman dan luaran. Persekitaran kerja kita, dalaman dan luaran Okey, punca dan penyelesaian. Tengok, tak jaga hubungan dengan Allah, tak jaga hubungan dengan persekitaran. Solat, puasa, doa, baca Quran, rezeki dan makanan kena jaga. Hari ni ramai sangat food hunter. Tengok dalam TikTok, bang ada tempat baru bang, nak makan kat sini. Kau tahu tak, ada orang cakap tempat ni dia punya tom yum dia cedup suara dalam. Orang cakap biarlah suara dalam lah, sadap kata nampak tak? Sebenar-benarnya kita kena ya ayyuhallazina amanu. Dalam Quran Allah beritahu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Wajib cari yang halal. So pergi kat kedai-kedai yang diragui, ada satu kedai dia kata halal food, bawah tu non halal, tapi hakikatnya dapur dia sama. So diragui sebenarnya, dan benda ini telah dikecam oleh banyak pihak sebenarnya. Ada dia saya tak nak sebutlah syarikat apa, tapi dijual berasaskan daging lah ya. Daging ni memang sedap. Apa daging yang sedap dalam dunia ni? Daging paling sedap dimakan menurut kajian daging apa? Nombor satu, daging manusia. Itu daging manusia paling sedap. Rambut, tapi janganlah kau cuba pula suami tengah tidur tu kebetulan lemak banyak kan, kesian memang lembut dia kenyal tu, sebab ada puak Holocaust tu yang jenis yang makan manusia tu memang kena. Yang kedua, daging bab satu ya babi lah kalau tak faham, payah sangat bab satu tak faham, confused kan? Tapi memang sedap. Dua, yang ketiga baru daging-daging lain. Rupanya nombor satu, nombor dua tu haram untuk orang Islam. Tapi macam daging babi pun dalam keadaan-keadaan tertentu kita dibenarkan makan. Darurat itu pun sekadar makan untuk hidup sahaja. Contoh, tiba-tiba lockdown, tak boleh keluar rumah, pasar raya semua tutup, lalu binatang tu aku agak-agak macam tu lah bunyinya kan. Kita mendapat tangkap seekor, saya baca bismillah sembelih, sekadar makan sikit saja untuk bertahan hidup, bukan boyo bana telingo masak kicap, hidup baik roboi, kaki masak gulai sama cilapi, melampau tu makan sungguh tu licin takar apa juga kan. Jangan macam tu ya, tak boleh itu pun kita kena faham makanan jaga, rezeki kita jaga, punya jaga apa? Aurat jaga. Orang lelaki main bola boleh, tapi sampai dekat tempat gelanggang tu jagalah sikit. Kadang-kadang daripada rumah pakai seluar pendek, Allah berbulu-bulu. Apa yang kau nak tunjuk ke orang satu lagi ni, yang orang yang gambar pergi buat badan ni, kau buat bodybuilder kau ingat betul, kau tunjuk pusat kau apa kau kau salah. Kau perempuan menendangkan orang, lelaki pun sama. Kau tunjukkan kau punya six pack, orang perempuan nampak
Dia pandang laki dia, tak pasal-pasal kena compare. Ada perempuan dia tak boleh, dia goli tengok tu, kan, betul tak? Macam tu juga orang lelaki, ya? Orang perempuan pun sama. Kadang-kadang kita kena faham, Allah suruh kita tutup aurat, bukannya balut aurat. Kau tak pakai, ya Allah Akbar. Yang lelaki ni kadang-kadang terpaksa tengok, ya, dia lalu depan, astagfirullahaladzim. Budak sekarang ni lain macam, dia boleh pakai baju kotak-kotak, lepas tu siap tulis tu kat dada tu ada tulisan apa tengok-tengok. Itu tak apa tengok-tengok. Lepas tu dia menyoleh kat belakang tu ni, kalau nak cakap la ilaha illallah, elok ke tak elok? Tak elok. Kita kena beli. Kenapa kau pakai baju macam ni? Kat pasal malam banyak jual. La ilaha illallah. Mak kau tak marah kau? Mak pun ada satu. La ilaha. Mak lah, jaga aurat kita orang perempuan. Jadi kalau pakai tudung jangan jaga, jangan tinggi sangat sanggul sampai ke bumbung. Jaga tu, itu pun sebagai salah satu riak. Macam orang lelaki, ada satu soalan orang tanya, kan dia pakai seluar labuh lepas pada pakai kulali kan. Dulu-dulu memang benda tu dipanggil sebagai isbal kan, dia tu dengan niat nak menunjuk-nunjuk, riak itu berdosa. Tapi hari ni memang dah fashion yang macam tu. Kalau pakai senteng pula menunjukkan orang kan. Jadi macam-macam lah. Jadi mana kata jaga aurat kita. Kerana pakai baju elok dah, labuh elok, tapi jarang. Jarang ni biar untuk suami dia kan, biar dia balik rumah tu semangat dia tu mencanak abang kan. Suami naik motor terlajak pagi-pagi, salah rumah tu. Itu ubah. Jangan kita bila buat perubahan, kita jangan kita pertikaikan. Bila orang perempuan tiba-tiba pakai lawak, atau lelaki tiba-tiba dia pakai kemas kan, ataupun orang lelaki dia dengar Samsul buat cerita pasal nafkah, dia punya tuanya Bang Safi ceramah Samsul Depan ni. Jadi sudilah terima ni nafkah untuk bulan ni. Tak adalah banyak sangat, adalah dalam RM5,000. Isteri ni halo Ngah, panggil adik-adik semua balik. Abah kau dah nampak. Jangan macam itu. Suami kalau berubah ni, dia bukan buang tabiat, tapi buang tabiat lama, nak ganti tabiat yang baru. Nampak? Macam itu. Eloklah dia berubah ke arah yang baik. Boleh ada lagi tempat kediaman, tak jaga kebersihan dia. Dan kadang rumah lawak, toilet la ilaha illallah. Ni surau, jaga kebersihan tandas. Jaga. Jangan bawa imej yang malu pada agama kita. Kita kan kadang-kadang kita ikut highway, kita okey lagi kan, ikut highway toilet insya-Allah bersih. Cuma kadang-kadang tertipu dengan tekanan air. Aku menyampah tu 16 kan. Orang susah pun. Nak tutup kan, habis tu tak tahu dah kuyup. Kawan-kawan semua tak buka kancing kau mandi kan. Aku menyampah tu, kadang kena buka, kena slow tu. Kena slow, kalau hati-hati slow tu buka. Tu dia keadaan dia kan? Tapi bila ikut jalan lama, ya Allah, kayak bilik air, ya Allah, kalau buka pintu bilik air tu berdabar, ya Allah, minta lah bersih, tak bersih terapung, berenang-renang ke tepian tu, hilang mood nak buang air tu nak. Sedangkan itu kawasan orang Islam. Malu tak kita? Malu. Saya pernah jumpa dalam satu toilet di sekolah tu, najis tu dalam sinki. Najis tu dalam sinki melintang. Masalahnya sinki tu tinggi kan? Macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha menggerakkannya sampai ke sana.
Wallahi dalam surau saya cakap, orang ingat Samsul Debat bawa cerita ni nak bagi orang galak tak? Dia cerita betul. Saya wallahi saya sendiri je nampak. Saya yang paling tak sampai hati tu makcik cleaner. Tak apa nak kejap lagi makcik bersihkan. Bayangkan kalau makcik cleaner tu mak gitu. Saya fikir apalah kita nak jadi awesome macam mana macam tu. Makcik tu lah bersihkan. Petang tu saya masuk toilet yang sama, saya jauh. Tak adalah. Ya Allah, saya fikir tergambar orang begitu saya. Itu sebabnya bila letak sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham. Dia kena sindi sikit, otak pantun. Ada kucing, ada tikui, dah goncing, jiwui. Kena otak pantun, dia faham boleh macam pantun. Nampak? Bayangkan, pantunnya toilet ni bersih. Saya pergi ke Korea. Di Korea ni toilet ni setitik air pun tak ada, sebab dia tak ada kepala paip. Kalau kau nampak dia bawa botol air macam ni tu orang Malaysia tu ya, dalam bilik air tu saya nampak kat dalam lubang jamban menyala-nyala lampu je lah. Mana CCTV tu orang mana halo orang sekolah tu dah orang kampung. Lepas tu saya nampak ada satu tu kids, ada satu button kids kanak-kanak. Saya tekan lah, dia dah canggih toilet tu. Saya tekan dan dia bilang tak jadi lah buang air. Soal dulu. Lepas tu dia ada satu button wash. Wah, ni siap cebok pakai. Saya tekan keluar satu corong, dia tembak topat lah. Allah tajam main mujur tak luka. Ya, saya cakap ya Allah Akbar. Lepas tu ada satu button lagi, button massage. Saya tak tekan pun tak. Rumah saya marah, abang patut tekan, baru abang tahu. Oh tak nak lah. Kau tahu tak aku tekan wash tadi macam azab hidup aku. Massage tu apa massage? Nak buat apa? Aku takut aku tekan massage aku tak mana tahan. Lebih baik tak payah tak payah. Jadilah tempat kiriman peranan sahabat-sahabat kita nampak sekarang sahabat pemain peranan, sahabat yang baik-baik, sahabat yang mengajak pada kebaikan, sahabat yang awesome, yang hebat. Kemudian majlis ilmu, datang majlis ilmu, jangan pilih penceramah. Surau ni selalu buat majlis ilmu. Dan Samsul Debat alhamdulillah akhirnya dijemput di sini. Ini senyap daripada ditubuhkan dulu. Ini boleh disebut Samsul Debat. Kan? Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan banyak lagi saya nak cerita sebenarnya, tapi mana kena panggil lagi ni. Banyak buat dosa, punca masalah kadang buat dosa banyak sangat, mengumpat sana sini. Orang perempuan jangan lagi sebut aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami elok, tahu suami balik ni salam balik lambat ni, lambat balik sal. Abang tadi lepas maghrib mengaji, Pak Isyak pun ngaji. Yalah, baca pun terabung, ngaji. Ya Allah, mulut kau, abang mengaji. Ngaji ke kena kopi? Astagfirullahaladzim, sedih hati suami. Esok malam tu pergi masjid, imam ajak mengaji, tak apa imam, tak rapat. Bini dah bising. Malam ni imam ngaji lah sendiri, dah lupa besok pun saya ngaji dengan imam balik. Malam tu lepas bagi salam maghrib pergi balik. Cepat balik lagi, tak semayang. Orang lelaki ni saya ajar, bila kau naik motor balik sampai rumah, bila bini kata awal lagi ni bang, kau start motor kau keluar balik. Pergi mana tu bang? Awal lagi kau keluar balik. Lepas tu dia senyap dah, tak payah ni kau awal kan keluar balik kan. Kemudian kesan persekitaran bermasalah, apa dia? Hilang keberkatan dalam keluarga. Tempat kediaman tak ada seri atau panas, rezeki sentiasa dirasai tak cukup, dan tiada rasa hormat antara ahli keluarga. Itu antara masalah.
Apa 7 tanda keberkatan rezeki? 7 tanda keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Dalam TV kan? Dalam TV kan? Nanti sekarang lagi, sabar. Okay? Penyelesaiannya, perbetulkan niat permulaan hari, istiqamah adalah ibadah, tambahkan ilmu di dada, banyakkan berdoa kepada Allah, cari sahabat-sahabat yang baik, dosa-dosa yang banyak kita kurang, makanan tolong jaga. We must always change, rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak mengubah diri kita, kita akan menyusahkan orang lain. Contoh, seorang tak buat kerja, kawan-kawan kita ada yang ponteng kerja saja-saja, dia tak function, asyik-asyik kita cover kerja dia. Berapa lama kita boleh tahan cover kerja dia? Sampai satu tahap kita akan rasa diri menyusahkan orang. Jadi atas sebab itulah kadang-kadang kita kena ingat, jangan ingat aku ni ada ke tak ada, sama je. Jangan cakap. Sebenarnya kita akan dirasai. Kalau kita ada tak menambah, tak ada tak mengurang, berkeloklah kau berhenti. Terasalah susah kalau dia tak ada, maknanya ada function kita. Rejuvenate ourselves. Islam kalau maknanya bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, kena sungguh-sungguh. Nabi kata, Nabi beritahu, Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu pekerjaan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu baru awesome. Baik, teliti, sempurna. Tak boleh dia cincai-cincai bang. Janji siapa? Asbol asa boleh. Tak mahu nak macam tu. Kena buat sungguh-sungguh. Kalau dia azan dia terbaik, training nak azan dekat surah At-Taqwa, barulah yang doa tu bertakwa tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dah masuk ke zuhur sampai keluar azan ni. Sudah. Kelar kamu tu dah zuhur ke? Contoh kan, maknanya dia memanggil orang kan? Itu sebabnya di kampung-kampung digalakkan cari pelapis. Kalau tidak tu subuh sadik Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Marah ke apa tak tahulah. Kesian bukan apa tak teraya. Dia bila nak azan dia tengok orang tak ada. Allah Akbar, Allah Akbar. As-salatu khairum minan naum. Memang tidur lah, baru bangun lah. Itu sebab sebangan kan? Sebab beza Surah At-Taubah ayat 105 dia kata, wahai Muhammad, beramallah kamu atas segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul serta orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jangan ingat kita kerja ini tidak dilihat. Contohnya kalau kita kerja ada CCTV dan kemungkinan CCTV itu bos kita tengah tengok kita, macam mana cara kerja kita? Itu bos mungkin tengok, mungkin tak. Allah Ta'ala confirm tengok. Allah Maha melihat apa yang kita buat, tapi boleh kita lek lu, bos tak ada. Nampak tak? Isap rokok tu pun nak hukum dia umumkan. Dengan nada ustazah haram hukumnya. Itu sebabnya dalam peristiwa hijrah Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat tu pun susah. Niat berhenti rokok senang tak? Susah. Dalam hati tu dah cakap aku tak boleh, dah rokok. Saya sebut tadi dah berubah muka dah, rokok pula. Cerita lah tajuk lain. Saya faham bukan senang nak berhenti rokok. Kawan saya ada seorang, dia rokok lebih kurang 30 batang saya. Dia jenis yang heavy smoker. Habis tu sambung, habis sambung, tap sambung 30 batang saya. So saya nasihatkan dia, kau buat macam ni, minggu ni 30 batang saya, tak apa. Minggu depan 29 batang saya. Minggu satu lagi 28 batang saya. Minggu satu lagi 27 batang saya.
Minggu satu lagi mati, contoh. Tak sampai kau berhenti, mati. Biarlah kau mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Jangan dalam keadaan ini, nasihat saya, jangan kita biarkan terus-terusan merosakkan diri kita. Kita tak tahu tau, kita isap rokok, ada asap ni yang pergi, kita bukannya disiplin macam orang luar. Isap rokok ni pergi bilik biar mati seorang-seorang tu. So, lepas tu dengan udara tu pergi ke anak kita, pergi ke ni. Budak-budak yang terjejas kesihatan, yang bila tengok dia rupanya dimudaratkan oleh sebab isap rokok, kena jawab akhirat esok. Itu sebab baik berhenti. Belum pernah lagi kajian menunjukkan rokok mendatangkan protein dalam badan. Ustaz, tolonglah tukar contoh lain. Saya tahu jadi mana kata, ni pesanan saya. Orang perempuan pun kalau bau mulut orang merokok tu, Allah tak tahan, betul kan? Saya sendiri pun tak tahan bau rokok ni, tak tahan. Kenapa Samsul Ubat tak asap rokok? Pertama, kalau pergi, siapa orang Pulau Pinang? Orang Pulau Pinang sini semua tak mengaku dah. Orang Pulau Pinang, Kedah kan? Orang Penang, Kedah, betul tak? Dekat belah-belah Kedah, Penang, masjid-masjid dia semua kebanyakan dia tampal tu keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan, hukum isap rokok apa? Haram. Tak ada makruh-makruh kan? Iya. Tak, aku nak tengok respon rasa. Salah satu sebab lagi, mak saya selalu cakap, kau nak mak, kau jangan isap rokok. Sekarang tak isap rokok dulu ya? Mudah-mudahan anak-anak kita pun tak isap rokok. Anak-anak kita ni memang nyalahkan kita. Kenapa kau isap rokok? Ayah isap. Ayah salah. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Tentu budak-budak ni dah senang jawapan, dia salahkan mak ayah kan? Itqan, tekun kita dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam beramal dan bekerja, menyempurnakan melaksanakan satu tuntutan. Oleh sebagainya yang dikenaki oleh orang tersebut, tanpa kurang sedikit pun dengan sesempurna mungkin disertakan dengan usaha yang kuat agar tidak terlewat pada waktu telah ditetapkan. Bersungguh-sungguh. Kepentingan itqan, tekun melaksanakan sesuatu, wasilah mendapatkan pahala ganjaran. Allah SWT kasih pada orang-orang yang tekun dalam bekerja. Ketika barang siapa tekun dalam pekerjaannya akan memudahkan urusan orang lain dan mengelakkan daripada keletihan. Keempat, sifat tekun akan membezakan antara orang yang betul-betul berusaha dan juga orang yang sambil lewat ketika bekerja. Dan kelima, tekun akan menambahkan keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Jadi itqan tu, itqan, tekun. Orang Melayu sebut tekun, dia itqan. Pekerja terbaik sudah tentunya menghasilkan kerja yang bermakna. Awesome. Ejaan dalam bahasa Melayu, awesome. Kan dalam ini, kan rakan sekerjaku, awesome. Tapi sebenarnya awesome, awesome ni maksudnya hebat, terbaik, bukan kaleng-kaleng. Iya. Tapi alangkah ruginya bila kita kerja bukan kaleng-kaleng, kerja hebat tapi kita terlupa niat kerana Allah. Ruginya kita, rugi. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, tiga ni cukup kan? Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik tak kerja kat Tanjung Pelepas ni, benda baik. Kita ada ke menyelundup benda-benda yang tak baik, kita tak tahu, kita buat kerja ni menjalankan tugas kita tu, pastikan benda-benda ni selesai kat sini kan? Kan? Diizinkan oleh Allah, caranya betul, bukannya cara cuci tulang dan sebagainya. Dan yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah macam saya dengan siapa nama Ustaz ni? Ustaz Taufik, Saudara Sofi, dan juga siapa nama saudara ni? Ya? Syukri. Saudara Sofi, Syukri dan Samsul Debat, kami tubuhkan satu persatuan untuk membantu ibu-ibu tunggal di kawasan ni, daerah ni Gelang Patah. Kami komited hanya bantu ibu tunggal, anak yatim pun tak tolong, nama ibu tunggal saja. Dan kami namakan persatuan kami ini PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Presidennya adalah saudara Syukri. Saya hanya sebagai bendahari.
benda baik bantu ibu tunggal, diizinkan oleh Allah pergi ramai-ramai bagi bantuan. Tapi kalau lupa niat kerana Allah, tak dapat pahala ibadah. Aku dapat selfie dengan Samsul Debat masa bagi bantuan dia, jadilah contoh, dapat selfie je, mungkin ada pahala tapi tidak sebanyak pahala ibadah. Ataupun sampai dekat satu rumah tu, dia bersyukur, dia kata, Ustaz Sofi, Samsul Debat, rumah yang last ni you all semua tak payah pergi, saya cover. Apa hal? Rupanya Syukri dia pergi hantar rumah yang last ni bukan kaleng-kaleng. Ibu tunggal yang mukanya sikit-sikit lagi macam nak Luna Maya, macamnya Maya Karim. Patut dia tak ajak kita. Cara ni tu tak diizinkan oleh Allah, maka dia tak dapat pahala ibadah. Ingat ya, ni contoh. Syukri tak cantum, ni contoh. Jadi mak dia kata macam kisah Robin Hood. Tahu Robin Hood? Robin Hood kan dia tolong orang miskin, kan? Niat tu baik dah. Niat katalah dia Islam, Robin bin Hood, dia niat kerana Allah, bagus dah. Tapi cara dia tu, dia mencuri daripada orang kaya, menyebabkan tak dapat pahala, dapat dosa lagi. Yang tu yang kita kena jaga. Formula pekerja champion, yang pertama, kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Maknanya tiba-tiba dah secara online, Webex, Google Meet, webinar semua kita buat cara dengan macam-macam lah, dengan Microsoft Meeting lah, apa semua ada secara online. Tiba-tiba ada gambar kepala itik tu, StreamYard, macam-macam lah kita buat, macam-macam seminar dekat dalam tu. Kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Dulu ingat tak, telefon kita ingat tu dah cukup canggih dah. Benar tak? Dulu telefon ni kita dah cakap kita takkan tukar telefon lain, itulah telefon kita akan pakai, betul tak? Sebab bateri dia tahan, seminggu boleh tahan bateri. Kalau yang tak campur orang, 2 minggu boleh tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, 2 minggu tahan. Yang bateri habis cepat tu sebab main snake. Kalau tengah dengar ceramah hari ni, tiba-tiba kita dengar orang tu dengar bunyi telefon, apa kita akan cakap kat dia? Tengah ceramah terdengar bunyi telefon, apa kita akan cakap kat dia? Apa kita akan cakap kat dia? Silent tak? Kita akan cakap, kau pakai lagi telefon tu. Sebab kita dah cepat ni, zaman dah berubah. Dulu nak baca mesej punya payah, kena buka inbox, kena tengok unread message, kena ni, lepas tu buka tak buku surat sebelah sebab skrin tak cukup, betul tak? Lepas tu boleh mesej tu bertambah pusat dua kan, tambah berapa sen, bandekkan balik mesej tu, betul tak? Lepas tu kompos ringtone malam hari, nak tunjuk ringtone siapa paling best. Salah kompos saja dia lagu Tamil, apa hal balik. Dulu pakai Nokia communicator, buka kan dulu. Ingat ni bateri besar apa? Handphone besar bateri kereta. Ini yang berjenyen lah. Sekarang kau bawa telefon, memang tak nak duduk makan kau. Kalau tak meja, saya tak buat aku makan meja lain. Tak nak, malu dia. Ya, zaman dah berubah, zaman teknologi semakin pantas. Kita ingat kita ketika zaman Datuk Sri S. Value, kita akan memperdekatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti pos main tu, gila weh, macam mana buat ni? Hari ni pos semalam sampai weh. Bayangkan, macam aku dah post dah kat kau tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam mana? Rupa-rupanya maksud dia kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Itulah hebat, kita rindukan Menteri Kerja Raya seperti itu. Sekarang boring, ya? Tak ada lagi dah kenyataan-kenyataan seperti itu. Datuk Seri,
Kenapa ni kompleks mahkamah ni, kenapa ni syirik untuk, memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Betul juga cakap. Kau susah nak cari menteri yang fikir cepat macam dia tu, susah. Sebaik masa tu bukan zaman viral, kalau tidak memang kita menjawab ini dengan baik. Kemudian begitu juga hadir pada peluang yang ada. Kalau tak kita akan rugi. Apply. Ini adalah zaman aplikasi, bukan zaman cakap. Kita kena buat. Aku dah jadi pekerja terbaik, jangan cakap, kita buat. Mantapkan keupayaan kita. Mana yang kurang kita improve. Kena ada ilmu. Cantik tolong pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak tahu bertanya, malu bertanya sesat jalan. Kain songket benang sutra, lilit sebaling buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi tolak. Kena belajar. Kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Ini baru nak buat kerja sikit, hello, iya, kejap lah abang kerja iya, dia kerja semalam, okay, mama, I love you very strong, main-main lah, I love you very strong, buat betul sayang. Profesional, waktu kerja-kerja betul-betul. Jangan WhatsApp suami waktu suami tengah kerja, jangan WhatsApp isteri tengah kerja, buat kerja dulu, tengah hari kat telefon lah. Lalu saya tengah ni banyak kerja ni, banyak lah bang kerja, tahulah kan, banyak lepas banyak terlepas tak apalah, sabarlah kerja kan. Abang pun banyak kerja hari ni, kejap lagi solat ni, jangan tak salat, doakan untuk kita. Abang pun sama tau, jangan terlupa doa. Okay. Apalah kau kolam lah, menoran lah, takut lah kan. Okay, abang letak telefon dulu, janganlah dulu. Okay, bang, okay, bang, I love you too. Okay, saya letaklah telefon, abang lah letak dulu. Saya letak je pun, abang lah letak. Kalau saya jadi manusia terakhir hidup tadi begini bang, bila saya terakhir sekali dengan suara abang, Allah Akbar. Itu zaman public phone tu kan. Sekarang ni mana ada, sekarang tak sabar, ni nyempat lah tak telefon. Abang kat parking tu, apa-apa letak tu. Ini teruk sekarang. Telefon makin canggih, makin sekejap macam tak. Dulu, awak dah letak dulu. Apa? Ya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Tugas betul-betul. Time peribadi. Bila balik rumah betul-betul. Tinggalkan masalah kat pejabat. Ingat ni. Tinggalkan masalah kat tempat kerja. Ni balik rumah, abah kau diam boleh tak, abah kau penat, kau tak nampak muka abah penat, kau tolong tapi sekali kita reject anak kita, sampai bila-bila anak kita takkan cari kita lagi. Percaya cakap saya, mama penat ke, mama kerja kat PTP. Apa masalah kau perlu huraikan kau kerja kat mana? Allah, kesian budak tu. Jadi dia meluahkan perasaan pada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dapat kawan yang baik tak apa? Dapat kawan yang tak baik macam mana? Jadi tu kita kena profesional. Jadi balik rumah layan anak-anak, faham ya? Tolong abah tadi kan kat sekolah kan. Okey, lepas tu ada lebih tak? Ada lagi? Macam ni, bagi abah mandi dulu, nanti kita sambung. Okey. Layan anak dengan sewajarnya. Balik fikir ni benda-benda hidup kat rumah. Kita kat Malaysia ni kena jaga benda-benda hidup kat rumah ni. Ini balik rumah cari benda mati, remote benda mati, TV benda mati, katil benda mati. Itu yang kita cari dulu balik rumah. Saya tanya, sayang, mes ni duduk abang. Faham. Ni abang nak tanya ni, apa perkembangan sepanjang abang tak ada hari ni kat rumah? Macam mana kat rumah? Begini bang, saya membahagikan pembentangan saya kepada 3. Pertamanya pada aspek politik, alhamdulillah segala dasar-dasar yang abang perkenalkan diterima sebulat suara tanpa sebarang kompromi. Kedua, daripada aspek sosial, alhamdulillah perpaduan antara anak-anak semakin erat. Cuma petang tadi berlaku sedikit pertikaian antara Alung dan Angah yang memburukkan keadaan, alam masuk campur. Dan kesan pada itu 3 tingkap rumah kita pecah. Dan begitu juga yang ketiga daripada aspek ekonomi. Menurut audit silam yang dibuat terhadap bekalan makanan dalam PTAS rumah kita,
memang menunjukkan bekalan makanan di rumah ni hanya tinggal tak sampai 24 jam untuk bertahan. Kalau abang tak buat satu tindakan, maka abang sudah boleh mula mengira jumlah jenazah dalam rumahnya akibat tak makan. Bahaya ni, kena cepat cik makanan ni. Contohlah, saya mungkin exaggerate, tapi makna bagi peluang isteri keluarkan apa yang berlaku ni. Lepas tu anak-anak pula, halo, apa cerita tadi kat sekolah? Anak beratur susun ikutan. Anak tak ada ramai sangat, dalam 12 orang lagi. Itu penting sebenarnya cara kita tackle. Jadi saya berhenti dulu setakat profesional ni, kita rehat dulu. Kita akan sambung balik pukul 2. Jangan lambat-lambat. Saya tadi dah lambat, InsyaAllah saya cuba habiskan daripada pukul 2 kita sambung. Boleh kita berhenti dekat profesional ni. Okey ya semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah jangan kita berputus asa. InsyaAllah slide ni ada lagi untuk kita bincangkan bersama. Itu saja. InsyaAllah jumpa lagi pada jam 2 petang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.